start anyway. Okay line okay semua ya. Okay, hari ni kita akan masuk pada tajuk alkane. Okay, so apa yang kamu akan belajar dalam alkane? Pertamanya you have to know the structure of alkane lah. Okay, apa ni, ada macam-macam lah yang kita akan belajar nanti. Ya, kemudian kita akan belajar nomenclature. Okay, kemudian kita akan belajar source of alkane dan juga physical properties of alkane and also chemical properties of alkane lah. So yang ni kamu boleh tengok di dalam nota lah ya, di dalam nota. Okay. Jadi kalau kita tengok structure of alkane, ya, alkane adalah sejenis hidrokarbon. Ya. Apa maksud hidrokarbon? Okay. Alkane adalah sejenis hidrokarbon lah ya. Maksudnya dalam compound dia hanya ada karbon dan hidrogen sahajalah ya. Okey, dalam alkane tak ada double bond. Alkane hanya ada karbonnya hanya akan membuat single bond sahajalah ya. Dia akan buat bonding hanya single bond sahaja. Dia tak ada functional group lah ya. Dalam alkane tak ada functional group. Okey. So yang ni hybridization ni saya tak perlu cerita lah, saya rasa ya. Dari segi bonding dia saya cerita bahawa dalam alkane hanya ada single bond sahajalah between carbon dan juga carbon hidrogen ya. Okey, alkane kita boleh dividekan dia kepada open chain dengan cyclic structure lah ya. Okey. Open chain maksudnya dia bukan dalam bentuk, dia punya rangka karbon dia ada hujung-hujung ya. Contohnya kita ada macam ni lah, CH3, CH2, CH3. Ni dia ada hujung sini kan. Okey. Tapi kalau cyclic dia tak ada penghujung lah ya, dia tak ada penghujung. Dia berterusan rangka karbon dia. Okey. So dia macam ni lah. This is example of cyclic alkane lah. Ni kita ada cyclo, 3 karbon, cyclopropane. Okey. Ini adalah cyclic alkane, whereas ini adalah open chain lah. Ya. Okay, the simplest alkane dalam open chain adalah satu karbon. That is methane lah. Sorry. The simplest alkane open chain adalah methane. Okay, methane. Manakala the simplest cyclic alkane adalah yang ada 3 karbon. 2 karbon tak boleh buat cyclo. Dia tak boleh buat cyclo lah ya. Okey. Jadi dari segi molecular formula dan dari segi general formula. Kalau untuk open chain molecular formula dia adalah CnH2n plus 2. Tapi kalau dalam cyclic, ya, dia punya molecular formula adalah CnH2n. Contohnya macam ni lah cyclic kan. Ada 3 karbon, dia akan ada 6 hidrogen lah, 2n lah ya. Dia ada 6 hidrogen. Tapi kalau yang ni, dia ada 3 karbon, hidrogen dia adalah 6 tambah 2 lah ya, that is 8 lah ya, iaitu dia akan jadi C3H8. So itu perbezaan di antara cyclic dengan open chain lah. Cyclic dia akan kurang sebanyak 2 hidrogen lah ya. Okay. So kalau kita tengok, kita tengok terus kepada nomenclature lah kalau macam tu ya. Okay, kita tengok terus kepada nomenclature. Okay, kalau satu karbon nama dia methane lah ya. 2 karbon ethane, 3 karbon propane. Ini contoh structure lah ya. Yang ni adalah alkane yang tanpa branch. Nanti kita akan belajar alkane yang ada branch lah ya, untuk nomenclature lah ya. Okay, pentane sampailah kita belajar sampai decane ya. Ada 10 karbon ada 10 karbon, kita ada decane lah ya. Kita ada decane. Okay, kalau untuk cyclic pula,
Okay. Ni contohlah untuk cyclic, ada lagi banyak ni sebenarnya ya. Okay. Cyclic yang ada 3 carbon, we call it as cyclo. We have to put in front of the propane tu dengan cyclopropane. 4 carbon, butane, dia akan jadi cyclobutane lah. Ya. Ni contoh lah ya. Yang ni adalah structural formula dia lah. Ya, structural formula. Nampak tak ni? Dia punya molecular formula adalah CnH2n lah. So structural formula dia kita ada macam ni. So ini dituliskan dalam bentuk skeletal. Kalau dilukiskan dalam bentuk expanded, kita ada macam ni lah. H kat sini. Dia lari pula sikit dari sana. Dia dapat macam tu lah ya. Setiap hujung ni ada carbon lah ya. Setiap hujung ni ada carbon. Okay. Alright. Seterusnya, okay, saya nak memperkenalkan tentang substituent. Substituent ni adalah macam apabila kita ada nomenclature, dia akan ada apa yang kita namakan sebagai yang rangka karbon yang panjang itu we call it as parent, dan dia ada juga substituent. Substituent ni saya pernah terangkan di dalam aromatic compound yang kita dah belajar dululah. Ya, dia adalah cabang yang akan memberikan nama-nama tertentulah kepada alkane ya. Okey. So ini kita ada beberapa substituent ya. Beberapa substituent cabang ya, iaitu cabang yang perlu dimasukkan namanya, dikombainkan dengan parent ya untuk memberikan nama bagi organic compound tersebutlah ya. Okey. Kalau cabang tersebut ada satu carbon, we call it as methyl. 2 carbon we have ethyl, 3 carbon propyl. Ya, yang ni kita dah pernah tengok dalam aromatic compound dululah. So kalau 3 carbon tapi dia bukan susun secara lurus macam ni, yang ni dia dekat hujung dia bercabang, ini kita namakan sebagai isopropyl. Ya, kalau 2 carbon, 3 carbon ni, 3 carbon ni dia ada 2 cara penyusunan, iaitu propyl dengan isopropyl. Kalau 4 carbon butane jadi butil lah ya. Butil ada 4 cara penyusunan, butil, isobutil, third butil dan juga set butil. Ini kita namakan sebagai set butil lah ya. Ini substituent lah, cabang di dalam rangka karbon yang panjang dalam alkane ya. Okay. Kalau 5 carbon we call pentyl, kita ada neopentyl juga. Okay. Kalau substituent dia terdiri daripada cyclic, we call it as cyclopropyl ya. Cyclopropyl 3 carbon lah ya. Cyclic tapi 3 carbon. Ini kita namakan sebagai cyclopropyl. 4 carbon we have cyclobutyl, 6 carbon we have cyclohexene. Manakala benzene yang menjadi substituent we call it as phenyl lah. Ya, ini kita dah pernah belajar dululah kan. Saya pernah terangkan kepada kamu. Okay. So ini adalah secara umum dulu saya terangkan kepada kamu nama-nama yang basic lah di dalam alkane. Okey, mari kita lihat rules untuk menamakan organik, menamakan alkane lah ya. Okey. Ni rules untuk kita nak menamakan alkane. Macam mana saya nak dapatkan tu? Tak boleh lah Kak. Mana saya nak? Ya, yalah. Okay. Rules yang pertama ialah you have to identify the longest continuous chain. Okay. Dia yang akan menjadi parent chain. Yang akan menjadi parent chain. That means you have to find the parent lah. Okay. First you have to find the parent. Ya. Kena cari parent. Ya. Okay. So parent adalah rangka karbon yang paling panjang. Yang paling panjang lah. Okay. So for example kita ada inilah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun start daripada sini pun boleh. 1. Tak payah start daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ya. So rangka karbon ini akan menjadi parent. Macam kita kena kita tahulah sebelum ni saya dah juga terangkan, untuk nomenclature dia kena ada
Nomenclature dia kena ada parent. Dia kena ada parent. Dan dia ada combination of parent and combination of the substituent lah. Ya. Okay. So sekarang parent, macam mana kita nak cari parent? Parent ialah rangka karbon yang paling panjang lah. Ya, yang paling panjang lah. Ya. Okay. So dalam contoh ini, kita ada parent dia adalah terdiri daripada 6 karbon lah. So 6 karbon, jangan lupa nama dia adalah hexane. Namanya adalah hexane lah. Ya. Okay. Lepas tu, kita nampak di sini dia ada what we call as cabang. Cabang ini we call it as substituent lah. Ya. Okay. Substituent dia terdiri daripada satu karbon juga. Ini parent. Okay. Substituent dia terdiri daripada satu karbon. Satu karbon nama dia adalah metil. Itu tengok balik lah kat atas ni. Kan? Tengok balik kat atas ni. Satu karbon nama dia satu metil lah ya. Okay. So, namanya akan jadi apa tu? Nama dia akan jadi apa untuk organic compound yang ini? Namanya akan jadi apa? So, kita kena combinekan nama substituent and the name of the parent lah ya. Okay, so namanya akan jadi apa? Kalau kita tengok. Okay. So namanya kita kena combinekan di antara parent and also the substituent lah. So dia ada parent 6 carbon, substituent dia ada satu carbon lah ya. So combinekan, letakkan dulu nama substituent. Letakkan nama substituent yang satu carbon itu. Okay. Combinekan dengan parent lah. Tapi sebelum kita combinekan itu, kita kena tahu kedudukan di manakah kedudukan substituent pada parent lah ya. Okay. So maksudnya we have to give the numbering to the carbon dalam parent. Kena berikan numbering untuk carbon dalam parent lah ya. Okay. So numbering can start daripada hujung sini ataupun start daripada hujung sini. So cuba dapatkan numbering yang rendah untuk kedudukan substituent. So if you start from here, dia punya numbering dia 1, 2. Metil ni duduk pada karbon kedua. If you start from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6. Dia akan dapat pada kedudukan 5 lah. Dia duduk pada kedudukan 5. So kalau kita start from here, kedudukan metil adalah pada kedudukan 6. Tapi if you start from here, if you start from this side, kedudukan metil adalah pada kedudukan 2. So, kita akan pilih pada kedudukan yang paling rendah lah untuk substituent tersebut. Jadi, apa nama yang kita akan berikan kepada compound ini? Okey, kita S pada saat ni. Jadi, okey. Pertamanya kita sudah tahu dia punya parent lah. Kan? Pertamanya, you already know the parent lah. Ya? Kamu dah tahu dia punya parent. Okay. Parent tadi ada 6 carbon. Okay. So lepas tu dia punya substituent adalah 1 carbon je. 1 je dia ada kat situ. Okay. Lepas tu yang apa yang kamu kena buat ialah kamu kena tahu dia punya numbering lah. So 1, sini 2 kan. Tak payah letak sini. So 1, 2. So kita kena kira start daripada belah sini untuk kedudukan substituent dia. So 1, 2. Jadi dia berada pada kedudukan yang kedua lah. At carbon 2 ya. At carbon number 2 lah ya. Jadi kita kena combinekan substituent and also the parent lah. So apa nama dia akan jadi? So nama dia akan jadi 2 metil. 2 ni apa benda pula? 2 ni ialah kedudukan metil itu pada karbon 2. Ya, kedudukan metil itu pada karbon yang kedua lah ya. Okey, lepas tu ada lagi tak substituent yang lain? Dah tak ada. So, dah tak ada, kita terus sambungkan dengan parent. Parent dia adalah hexane. So, nama dia adalah 2-methyl hexane. Ya, 2-methyl hexane lah. Alright. Okay. Okay. So, sekarang
step yang kedua adalah kamu kena berikan the lowest possible number for the substituent lah. Macam saya cakap tadi, you have to give the lowest possible number for the substituent lah. Okay, yang ni saya tadi pilih ini sebagai substituent lah kan. Ni substituent. Okay, ni carbon 1. So sekarang substituent dia berada pada carbon yang kedua. So nama dia jadi 2-methyl hexane lah. Ya, ni designate the lowest possible number for the substituent lah. Ya, jadi kalau nak designate the lowest possible number of the substituent, either you have to start the calculation numbering carbon start daripada belah sini ataupun daripada belah sini. Nanti kalau nak jawab soalan kamu kena fikir sendirilah nak start daripada belah sini ataupun start daripada belah sini. Tapi dia punya guide-nya ialah kamu cuba dapatkan numbering yang paling rendah untuk substituent. Ya, macam itulah. So cara penulisan dia kita ada 2 dash methyl. Tu terus sambung dengan parent. Ya. Okay, cuba tengok yang ni pula. If 2 or more same substituent are present, prefix seperti di, tri, tetra digunakan lah. Ya. Nak menunjukkan bilangan. Kalau ada 2 ataupun 3 ataupun 4, kita akan gunakan bilangan lah. Ya, bilangan. Okay, mari kita tengok compound yang ini. Compound yang ni. Okay, langkah pertama nak berikan nama dia ialah you have to find the parent lah. Ya, parent parent cuba cari yang paling panjang lah. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama je. Ya, so this is the parent. This is the parent lah. Ya, okay. So lepas tu kita cari dia punya substituent. Cari substituent. Ni substituent dia. Ni substituent. Alright. Lepas tu start berikan numbering. Start berikan numbering lah. Ya, start berikan numbering. Numbering boleh start daripada belah sini. From this side lah. So kalau kita start daripada belah sini, kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Okay. So if we start from here, so ini 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau kita start daripada belah sini, numbering untuk substituent berada pada carbon 2. Berada pada carbon 2 dan carbon 4. Ni 2, 4 lah. Tapi kalau kita start daripada belah sini, numbering 1, 2 pada carbon 2 dengan sorry bukan carbon 4, carbon 3 ni. Carbon 3. Sorry. So 1, 2, 2, 3 lah. 2, 3. So kalau kita start daripada belah sini, 2 dengan 3 juga. 2, 3 lah. Ya. Ni adalah numbering untuk kedudukan substituent lah. Ya. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, kira daripada belah sini akan memberikan numbering untuk substituent itu 2, 3. Ya. Kalau kita start daripada belah sini pun, numbering untuk substituent pun 2, 3. So sama je. So kamu pilih daripada belah sini pun boleh, daripada belah sini pun boleh, sesuka hati kalau macam tu lah. Tapi kalau dia lain, kalau dia berbeza numbering, tak boleh lah. Ya. Okay. So macam mana kita nak namakan ini? So katalah saya start daripada belah sini, numbering dia 1, 2, 3, 4. So parent dia adalah butane tadi. Kan? Jadi parent dia butane. Okay. Pada kedudukan 2 ada metil. Pada kedudukan 3 ada metil lah. So nama dia akan jadi 2, 3. 2, 3. Maksudnya pada kedudukan 2 dan 3 ada metil. Tapi 2 metil. So we have to put di lah. Di metil. Butane. Macam tu lah. Ya. So numbering tu penting lah. Ya, numbering tu penting. Okay. Okay. Saya ambil contoh yang lain. Katalah saya ada compound yang macam ni. Ya. Katalah saya ada compound yang macam ni.
Kalau macam ni, dia punya parent, cari parent dia adalah yang paling panjang lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So this is the parent lah. Okay. Lepas tu kita punya substituent ini dan inilah. Okay. Yang ketiga nak start numbering. Nak start numbering, either you start from here or you start from here lah. Okay. So if you start from this side, okay. So kita akan dapat, katalah kita nak start daripada ni. Kita start daripada belah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you start from sini, you start from this side, kita akan dapati kedudukan substituent berada pada kedudukan 3 dan 5. Tapi kalau kita ambil calculation daripada belah sini, daripada belah sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So numbering untuk substituent berada pada 2 dan 4. Ni lebih rendah lah. Ni 3, 5. Ni 2, 4. Maksudnya sekarang kita kena kira daripada belah sini lah. Jadi parent dia sekarang, kita tengok kat situ. Parent dia sekarang kita ada hexane 6 carbon kan. Okay. Substituent dia berada pada kedudukan 2, 4. Ada apa? Metil. Macam itulah. Tak boleh kira daripada belah sini. Sebab dia memberikan numbering yang besar lah. Numbering yang besar lah. Jadi apakah nama compound ini? So nama compound ini kita combinekan lah antara parent dan substituent dia tu. So kita ada substituent dia adalah pada kedudukan 2 dan 4. Ada 2 metil. So we have to put di lah. Dimethyl. Terus sambungkan dengan dia punya parent lah. Hexane. This is the name lah untuk organic compound ini. So kena berikan numbering yang rendah lah untuk kedudukan substituent. Jadi you have to be careful with the calculation of carbon punya numbering lah ya. Okay, so next. Rules yang keempat. Okay. If 2 or more possible, if 2 or more different substituents are present, lowest possible number for both are arranged alphabetically. Okay, contohnya yang ni kan. So kita tengok yang ni sekarang. If 2 or more different substituents are present, lowest possible number for both and arranged alphabetically lah. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok di sini, untuk compound ni kita tengok parent dia adalah hexane ni. Parent dia adalah hexane lah. Parent dia adalah hexane. Okay, so kita kenal pasti dia punya substituent. Kita start dia punya calculation untuk substituent lah ya. Okay. So kalau kita start daripada belah sini calculation, ini akan dapat okay. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau start daripada belah sini, kedudukan substituent adalah pada kedudukan 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kan? Okay. Tapi kalau kita start daripada belah sini, yeah. Okay. Kalau kita start daripada belah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So kita start daripada belah sini, numbering untuk substituent akan jadi 2, okay. 2, 4, 5 lah. 2,
245. 245. Yang ni 235. So mestilah 235 lebih rendah lah numbering dia. Ya. Jadi kita akan start calculation daripada belah sini lah. So buat ialah. Okay. So, saya nak padam balik ni. Okay. So sekarang ini akan dapat carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6 lah. So add carbon 2 ada metil. 3 ada metil juga. So carbon 5 ada metil jugalah. So nama dia akan jadi 2,3,5 trimethyl hexane. Lihat. Okay. So seterusnya. Okay, mana ni? Saya nak buat dia turun ke bawah. Macam mana ya? Saya nak bagi dia turun bawah sebab dia dah dalam bentuk drawing ni. Mana? Tak boleh. Taklah. Alright. Seterusnya, kalau kita tengok di sini, when there are two substituent on the same carbon of the parent chain, the numbering is written again. Contohnya, kalau kita ada compound yang ni, lama tak nampak lah. Macam mana nak bagi dia? Sekejap. Saya tutup dulu Tutup dulu. Sekejap sekejap lagi saya buka balik Tentu. Kita buka. Dia nak bagi turun bawah sikit, dia tak boleh tulis. Okay, kalau kamu ada apa-apa nak tanya, tanya terus ni tadi Right. So okay, tengok nota tu. Okay. So ni rules yang keempat lah. When there are two substituent on the same carbon of the parent chain, the numbering is written again. Ya. So kalau kita tengok apa maksudnya sekarang, ni tengok je kat bawah. Tidak kan dia tak cantik lah susunan dia. Ni okey ke? Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita ada parent dia mana? Pertamanya memang kena cari parent lah. Memang you have to find the parent lah. Ni carbon 1, carbon 2 dia ambil kat sini. Start daripada sini pun boleh, sebenarnya boleh juga. Start daripada sini pun boleh. Sini pun boleh. Tapi kalau dia start daripada sini lah pun boleh juga sebab kalau start daripada sini 1, 2 juga. 1, 2, 3. Benda yang sama je. Sebab ini dengan ini rangka carbon yang sama panjang lah So katalah saya tak nak start daripada bawah, saya start daripada sini lah. Saya start daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So sekarang kita tengok pada carbon yang sama, iaitu pada carbon yang ketiga ni, ada metil dan ada etil lah. Jadi apabila kita nak berikan numbering, so number itu akan ditulis balik lah. Tetapi tulis dulu etil sebab ikut alfabet. So sekarang kalau kita tengok, this is the parent. This is the parent dia. Okay. At carbon 3 ada metil, at carbon 3 pun ada etil.
Okay. So ini etil lah. So ada etil, ada metil. Okay. Cara nak menulis dia, kita kena tulis etil dulu sebab E datang dulu banding dengan M. Ya. And numbering itu diletakkan pada yang sama lah sebab kat sini pada karbon 3 ada etil, pada karbon 3 pun ada metil lah. So nama dia akan dituliskan sebagai 3 etil. Tulis etil dulu sebab alfabetnya E datang dulu, kemudian baru M lah. So 3 etil, kita ada 3 metil. Sambungkan terus dengan parent dia adalah hexane 6 carbon lah. Ya, macam tu. Yeah, that is the rule number 5 lah. Yeah, rules number 5. Okay, so next. Okay. Dia kata if two different chain of equal length are present, choose the one which has more alkyl group attached to the main chain. Apa maksudnya sekarang ni? Andai kata kita ada dua yang rangka karbon yang panjang, maksudnya ada dua parent kat sini. Ada dua yang boleh jadi parent. Okey, contohnya katalah kita kira-kira tengok kat sini ada parent dia boleh jadi terdiri daripada rangka karbon yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita naikkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua-dua boleh jadi parent. Sebab kenapa dua-dua boleh jadi parent? Sebab kedua-duanya adalah rangka karbon yang panjang. Either this one ataupun yang ini. Dua-dua boleh jadi, it can be a parent lah. Boleh jadi parent. Dua-dua rangka karbon dia panjang lah. Kan? Jadi sekarang, yang mana satu nak pilih jadi parent? Kan? Sama ada yang atas ataupun yang lurus ni. So dia kata choose the one which has more substituent ataupun alkyl group lah. Yang ada banyak alkyl group ataupun substituent kat sini. So nak jadi parent dia kena ada banyak substituent lah. Banyak substituent. Okay. So sekarang kalau lah saya pilih kalau saya pilih ini menjadi parent kejap. Set. Okay. Okay, dia punya rangka tadi macam mana Dia 7 2, 3, 4. Okay. Okay, 1. Oh, no. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Okay. 2, 3, 4. Saya nak tengok balik. Baca tadi. Carbon 5, carbon 3 and 2. Okay. 1, 2, 3, 5. Kan, tadi kita ada structure yang ni lah. Kita ada yang ni, compound ni. Ya.
Eh? Hmm. Okay. Okay. So sekarang check. Ini sebentar sikit. Okay. Okay. So sekarang kita ada command ni lah. Yang sama yang macam kita ambil daripada structure yang asal ni lah. Structure ni. Okay. Kan? Okay. Andai kata kita pilih ini sebagai parent. Okay. Kita pilih ini sebagai parent. Okay. Dia punya substituent adalah substituent dia 1, 2, 3, 4. Substituent dia ada 4. Tapi kalau kita ambil. Okay. Ini substituent dia. Okay. Kalau kita ambil ini sebagai parent, sebab tadi dua-dua carbon kan, dua-dua 7 kan. Dua-dua ada 7 carbon sebagai parent. So, okay, andai kata saya ambil ini sebagai parent. Okay. Siapa pula nak okay. Sekejap lah, undo boleh lah. Undo. Tak boleh. Tak boleh undo. Okay, kalau saya ambil ini. Okay. Okay. Kalau saya ambil ini sebagai parent. Okay, ini sebagai parent. Okay. Saya punya substituent ada sebanyak. Substituent tu saya ada. Substituent saya ada 1, 2, 3. Substituent saya hanya ada 3 je. Substituent saya hanya ada 1, 2, 3. Ini substituent saya. Jadi, kalau nak jadi parent, dia kena ada banyak substituent lah. Itu maksudnya ayat tadi lah dia kata. Ayat ni dia tadi dia kata, kalau nak menjadi substituent, okay, jika ada dua parent, ya, yang carbon paling panjang, tapi dua carbon yang paling panjang, macam mana kita nak pilih jadi parent? So kena pilih yang ada banyak substituent lah. Jadi parent yang ada banyak substituent akan lebih menang untuk menjadi substituent lah, ya. Akan lebih menang untuk menjadi substituent. So contohnya yang macam ni lah tadi lah, ya. So kalau kita tengok kat sini, ada 2 parent yang kita boleh pilih lah, ya. Ada 2 parent yang kita boleh pilih, yang ini ataupun okay, satu yang ni boleh jadi parent. Okay, satu lagi yang bawah ni.
Dia lengkuk ke atas ni. Ni pun boleh jadi parent juga. Ni boleh jadi parent juga. Tapi kalau ambil ini sebagai parent, dia punya substituent 3. Ada 3 substituent saja. It only have 3 substituent saja. Yang ni ada, kat atas ni ada 4 substituent. Jadi yang ada banyak substituent itu lebih menang untuk menjadi menang untuk menjadi parent lah. Ya. So sekarang kita cuba namakan substituent inilah. Ya. Kita cuba namakan compound inilah. So kita akan ambil yang ni. So samalah, pertamanya kita cari parent. Parent kita dah jumpa. So now kita akan buat, kita cari dia punya substituent. Dah dapat dah substituent dia. Lepas tu kita cuba berikan numbering lah. So kalau kita start numbering daripada belah sini, ya, start numbering daripada belah sini. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start daripada belah sini. Numbering untuk substituent adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So kalau kita start daripada belah sini, okay, kalau kita start daripada belah sini, okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So numbering dia, substituent dia berada pada carbon 3, carbon 4, carbon 5 dan carbon 6. Jadi numbering ini lebih rendah lah. 2, 3, 4, 5 lah. So maksudnya kita kena kira daripada belah sini lah. Ya. Kira daripada belah sini. So ini biru ni tak boleh pakai lah. Ya. So sekarang add carbon. So kita back to this lah. Ya. Tengok balik yang ni. Okay. So sekarang numbering dia akan bermula pada carbon yang ni lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Sebab dia memberikan numbering yang rendah lah. So sekarang pada carbon 2 ada substituent, carbon 3 ada substituent, carbon 4 pun ada substituent, carbon 5 pun ada substituent. Tapi at carbon 2, carbon 3, okay, carbon 5 ni dia punya substituent adalah metil. Okay, dekat carbon 4 substituent dia adalah, okay, substituent dia adalah butil. Propil. Kan, propil. Okay. So, sekarang parent dia adalah 7 carbon heptane. So, kita dah tahu parent, kita dah tahu substituent. Now, tugas kita ialah berikan nama dia lah. So, sekarang macam mana kita nak tulis? Ni metil M, ini propil. Maksudnya M datang dulu banding dengan propil lah. Ya. Jadi kita akan tulis dulu metil lah. Ya. So, sekarang nama dia akan jadi apa tu? Nama dia akan jadi 2, 3, 5. Ada berapa metil? 3. So we have to put in front of the metil to try lah. 3 lah. Trimetil. Okay. Lepas tu ini baru satu substituent. Substituent seterusnya iaitu propil lah. Ya. Substituent propil berada pada carbon 4. 4. Okay. Propil. Ada lagi tak substituent? Habis dah. So terus sambungkan dengan parent heptane. Macam itulah. Ya. Bolehkah? Okey ke tak okey? Ya. Alright, next. Boleh. If, ada apa-apa nak tanya ke? Setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Anything nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Tak ada, kita boleh teruskan? Penat tak? Boleh. Boleh, madam. Boleh ya? Okey, kita teruskan ya. Okay, if the cycloalkane, okay, if the cycloalkane is the parent, two substituents are present, numbered by starting with the substituent according to the alphabetical order, followed by giving possible number to the next substituent. Okay, so sekarang contoh yang inilah. Ya, kita ada
Yang menjadi parent tu adalah cyclohexane ni. Ya. Kenapa dia jadi parent? Kenapa yang ni tak boleh jadi parent? Sebab tengok yang ni pendek. Ya, ada 2 carbon je. Yang ni ada cyclic ni dia ada 6 carbon. Jadi dia lebih menang untuk menjadi parent lah. Dia lebih menang untuk menjadi parent lah. Ya. Okay. So, maka kalau kita tengok yang menjadi parent adalah cyclohexane lah. Ya, parent dia adalah parent dia adalah cyclohexane. Lepas tu dia kata starting the numbering by alphabetical order. So yang ini M, yang ini ethyl E. Jadi yang alphabet dia lebih awal, ya, E datang dulu banding dengan M, dia akan dapat numbering 1 kat sini. Number tu kat sini, 1 kat sini. Lepas tu kita pusing lah. Kalau kita pusing kat sini, 2, 3, 4. Next tu akan dapat 1, 5. Kalau kita pusing kat sini, kita akan dapat numbering untuk substituent adalah 1, 5. But if we start calculation sini, pergi ke sini dan ke sini, akan dapat 1, 3. So, cuba dapatkan numbering yang rendah lah, possible lower number to the next substituent lah. So, kira daripada belah sini salah. Ya, so tak boleh pakai lah. Kira daripada belah situ, tak boleh digunakan. So, kita akan dapat numbering kiraan dia 1, 3 lah. Okay. Okay. So, sekarang tak ada ni 1, ni 2, ni 3 lah. Jadi, carbon 3 ada methyl, carbon 1 ada ethyl. So, nama dia apa? So, nama dia tulis dulu E sebab tulis dulu ethyl sebab dia E lah. So 1 ethyl, 3 methyl. Ada lagi tak substituent? Dah habis dah. Sambungkan terus dengan dia punya parent lah. Jadi substituent dia ada pada carbon 1 ada ethyl. Kan? Pada carbon 3 ada methyl. So itu adalah nama untuk compound ini. 1 ethyl, 3 methyl, cyclohexane. Itulah. Ya. Alright. Itu rules yang ke-7. Okay, now tengok rules yang ke-8. Okay. Okay, so kalau kita tengok rules yang ke-8 dia kata if a ring is attached to a straight chain. Ya. The greater number will be the parent. So sekarang katalah kita ada kat sini cyclic 4 carbon. Yang ni cyclic 4 carbon. Okay. Yang ini open chain 5 carbon. Yang ni lebih menang untuk menjadi parent lah. Mana yang lebih panjang tu dia akan menang untuk menjadi parent lah. Maksudnya cyclic ini dia akan menjadi substituent. Yang ni akan jadi substituent lah. Yang ni akan jadi parent lah. Ya. Yang ni jadi substituent. Ni substituent, yang ni parent. Macam tu. Boleh so apakah nama dia ni? Apakah nama dia sekarang? So kita tengok. Sekarang parent dia ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Parent dia adalah pentane. Okey. Substituent dia adalah dia adalah cyclobutane kan. Bila dia menjadi substituent, ANE tu buang dan ganti YN. Ya. Ada apa-apa nak tanya ke? Substituent dia adalah Tempo. Pentane. Itu pentane. Ni pentane tau. Dia tak sama ni. Silakan. Apa? Dia ada. Kasih dia tak ada. Ada sini duduk dengan geng-geng sini. Mungkin paling panjang, paling banyak carbon. Apa dia? Nak tanya ke? Tak tanya.
Okay. So sekarang kalau kita tengok yang ni jadi parent. Ini jadi parent sebab dia 5 carbon. Okay. Yang ni jadi substituent sebab dia 4 carbon lah. Jadi parent dia adalah pentane lah. Parent dia adalah pentane. Parent dia adalah pentane. Substituent dia adalah cyclobutyl. Cyclobutyl kalau dia macam ni saja dia cyclobutane. Tapi bila dia menjadi substituent, buang ANE dia, gantikan dengan YL lah. So namanya akan jadi apa tu? Namanya akan jadi cyclobutyl pentane. Macam tu. Boleh bubuh one, kalau nak bubuh one, tak nak bubuh pun tak apa. Satu ni optional saja sebenarnya. Kalau dia tak ada dengan lain, satu tu adalah optional. Okay. So habis rules yang ke-8 lah. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Habis lah rules-rules yang kita ada. So mari kita lihat soalan tutorial. Mari kita lihat soalan tutorial. So kamu nak take 5 ke? Sekejap. Nak rehat sekejap ke? Okay, kita mula balik 11 lah. 11, 2 minit. Macam tu. Okay, boleh relax sekejap. Lepas tu nanti kita akan sambung terus dengan soalan tutorial.
Dah. Okay ya. Sambung dengan soalan tutorial. Okay, so tengok soalan tutorial tu. Dia suruh berikan nama lah untuk compound A lah ya. Okay, give name name the following compound according to the IUPAC nomenclature lah ya. Okay, cuba tengok soalan tutorial. Dah ambil soalan tutorial ke belum? Ambil belum? Dah. Ambil ya? Okay. So tengok soalan yang pertama. Name the following compound according to IUPAC nomenclature. Okay, so mari kita tengok di sini. Ni compound yang pertama. So sama juga macam sebelum ni. Ya, yang saya dah cerita tadi. Okay, pertamanya you have to find the parent lah. Ya, kena cari parent lah ya. Okay, so parent mestilah rangka kabel yang paling panjang lah. So rangka kabel yang panjang yang ni lah. This is the longest chain lah ya, longest chain. So ada 4 kabel lah, maksudnya parent dia ada 4 kabel. 1, 2, 3, 4. So dia butin. Okay, dia akan jadi butin lah. Alright. So butin lah parent dia. Okay, lepas tu yang kedua you have to tandakan dia punya substituent lah. Substituent dia yang hijau ni. So kemudian kira numbering untuk carbon pada parent untuk memberikan numbering pada substituent lah. So sekarang kita ada numbering dia. Ini ni 1, 2, 3, 4 lah. Kalau kita start daripada belah sini dia jadi besar. So 1, 2, 3 kan. Tu tak boleh. So start daripada belah sini lah ya. So akan dapat pada numbering yang kedua lah. So at carbon 2 kita ada methane. So apakah nama compound ini? So nama compound ni kita combinekan parent dengan substituent lah. So nama dia akan jadi 2-methyl. 2-methyl butil. Pandai. Good. Pandai. Suka saya. Okay. 2-methyl butil. So itu yang pertama lah ya. Okay. Yang ni pula. Kita tengok B. Sama juga. Pertamanya you have to find the parent. Parent yang mana? Cuba tengok. Cari parent. Yang mana satu parent? Mana parent? So cari yang panjang lah. So kalau ini kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Kalau kita turunkan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini 7 je kan. Kalau turunkan ke bawah jadi 8. Maksudnya ke bawah tu dia akan jadi parent lah. Ini akan jadi parent. Faham tak? Ini akan jadi parent lah. So yang akan jadi parent ialah tengok. Okay. So yang akan jadi parent, mana akan jadi parent? Ialah inilah ke bawah lah kan. Ni yang akan jadi parent adalah yang ni. So itu akan jadi parent lah ya. Okay, dah dapat parent. Kita dah tahu parent. Parent ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maksudnya parent dia sekarang ialah octane. Parent dia adalah octane lah ya. Okay, now kita cari dia punya substituent. Cari dia punya substituent lah. Cari dia punya substituent. Okay, substituent dia sekarang ini 1 dan ini. Dah dapat dah substituent dia. Okay, dah dapat substituent. Cuba cari dia punya, kita kena berikan numbering lah. Pertama cari parent. Lepas tu cari dia punya substituent, parent dah. Okay, berikan numbering. Nak start numbering daripada belah sini ataupun daripada bawah. Macam mana nak berikan numbering? Mana yang lebih, kena tengok yang lebih kecil lah. So let's say kita start daripada belah sini lah. Saya letakkan A lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kalau start daripada A
substituent akan mendapat numbering 2 dan 6. 2 dan 6. Kan? Okay. Tapi kalau kita start numbering daripada bawah, daripada bawah sini. So, ini kata ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, numbering, kalau kita start numbering daripada bawah, daripada belah B lah, saya katakan B, ya. So, numbering untuk substituent akan berada pada 3 dan 7. Mana yang lebih kecil? Start daripada A atau start daripada B? A. A kan? Dapat 2, 6 lah. Jadi sekarang A. dapat A lah. Okay, good. So sekarang kita kena kira start daripada A lah. Okay. Kalau start daripada A, okay. Substituentnya adalah okay, pada 2 dan 6 ada metil. Kan? 2 dan 6 ada metil lah. Ya? Okay. So sekarang apa yang kita buat ialah kita start lah memberikan nama dia. Terus berikan nama dia lah. Ya? Okay. So nama dia sekarang apa? Nama dia sekarang apa dia? So nama dia sekarang adalah okay, combinekan substituent dengan parent. Okay. So nama dia akan jadi 2, 6. Ada 2 metil. So you have to put di lah. Dimethyl. Okay, ada lagi tak substituent? Habis dah. So terus cantumkan dengan nama parent. Okay, 2,6 dimethyl octane. Macam tu lah. Boleh ha? Okay. So itu kita ada untuk B lah, ya, compound B. Okey, tengok pula compound C, ya. Tengok compound C. Tuan saya nak tak boleh lah. Okey. Kita tengok untuk compound C. Saya nak bagi besar sikit. Dia jadi tulisan pula. Saya nak buat ni. Okey, saya tulis lain lah. Saya tulis lain. Okey. Dia ada CH3. Okey. Okay, kita ada CH3, CH2, CH. Ada CH3 kat sini. So, sekarang apa kita buat? Pertamanya macam biasa cari parent. Ya, cari dia punya parent lah. Okay. Parent dia cuba cari yang paling panjang lah. So, ni 1, ni 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni 7 lah kat sini. 7. Kita ambil ini sebagai parent lah. Kan? Saya cuba pakai pen kan lebih bagus. Pen. Pen ada. Okay, good. Pen lagi saya suka. Okay tengok compound yang ketiga lah. Tengok compound yang. Ni saya nak tutup dulu. Banyak sangat. Saya tutup. Don't save. Okay, dah kebanyakan saya. Okay, saya pakai pen sekarang. Senang sikit pakai pen. Saya lebih suka pakai pen. Okay. Tengok compound yang compound C. Okay, tengok compound C. Kita ada CH3.
CH2 CH. Ini saya copy daripada ni compound C tau ni. Ya, ni compound C ya. Tengok compound C tu. Okay, sambil saya tulis ni kamu cuba fikirkan jawapan dia apa. Okay. So sekarang kalau kita tengok okay, kita cari parent dululah ya, cari parent. Okay. Setelah kita ambil ini parent 1 2 3 4 5 6 7 kan. Okay. Ada tak cara yang panjang lagi? Kalau ini 1 2 3 4 5 je. Kalau yang ni pula ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 juga. So ini ke sini ni 7. Kalau ini ke sini bawah pun 7 lah. Ya, 7. Dua-dua 7 lah. So ini ke bawah 7 karbon. Yang ni lurus pun 7 juga. Okay. So ada 2 rangka yang boleh memberikan 7 lah. Okay. Kalau kat sini ni 7 ke bawah 7. Kalau yang ni pun ini pun 7, ini pun 7 lah. Mana saya punya pen? Hilang pen saya. Okey. Ini 7, ini pun 7. Okay, nak ambil mana jadi parent? Tengok substituent. Okey, kita ambil ini pula. Kita ambil ini dulu. Ambil ini dulu. Yang ni berapa dia punya substituent? Substituent dia 1, 2. Substituent untuk yang ni lah, untuk yang ni. Ya, 2. Tapi kalau yang bawah ni, untuk yang bawah ni, berapa dia punya substituent? Ni sini lah kan. Substituent dia ini dengan ini. 2 juga. So, pilihlah yang mana-mana satu kamu suka lah. Tak kisahlah sama ada ambil yang sini ataupun ambil yang bawah lah. Dua-dua sama. So, kita boleh pilih yang mana-mana satu pun tak apa. Ya. Okay. Jadi sekarang dah dapat. Kita boleh pilih yang mana-mana satu lah. Saya nak pilih yang pilih yang ini sebagai parent lah. Saya nak pilih yang ini sebagai parent lah. Okay. Saya nak pilih ini sebagai parent. Okay. So sekarang kita sudah ada parent dia. Okay. So dah dapat parent? Okay. Parent kita tahu bahawa parent dia sekarang adalah apa? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari saya. Hello Ayam. Ya. Ya saya. Akak dekat library ni arah 2. Kenapa? Ada kelas sekarang? Ya. Honda dekat alah dekat tu yang nak pergi Bagan Ajam tu. Bagan Ajam. Kan. Empat 4-4-2-1. 4-4-2-1. 4-4-2-1. 4-4-2-1. 4-4-2-1. Betul. Okey. Kat situ halanya. Okey. Okey, welcome. Bye. Okey. Alright. So sekarang parent dia adalah 7 karbon. We have heptane lah. Ini kena hafal lah ya. 7 karbon parent heptane. Okey. Lepas tu apa buat ialah kena buat calculation untuk berikan numbering lah. Numbering. Okey. Kalau kita start daripada belah sini. Belah A. Numbering dia akan jadi. Okey. Numbering dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat sini lah. So numbering dia akan dapat 3 dan 5. 3 dan 5 lah kan. Sebab substituent dia adalah ini. Sorry. Substituent dia
pada 3 dan 5. Okey. Kalau kita start daripada belah sini, start daripada belah B, ya. Okey. Dia punya numbering akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sama juga. 3 dan 5 juga. 3 dan 5 juga numbering. So nak pilih yang mana? Belah kanan ke belah kiri ni? Belah A ke belah B? Lepas tu kalau sama macam ni, okey, tengok jenis substituent tu. Kalau ni, okey, yang ini akan etil akan dapat numbering 3. Yang ini etil akan dapat numbering 5. Jadi alfabet kalau besar, sepatutnya alfabet kecil dia kena dapat numbering yang kecil lah. Tapi belah A ni, ya, alfabet E dapat numbering 5. So ini dah jadi salah lah. Tak boleh lah kita terima. Sebab E mesti dapat numbering yang lebih rendah lah. That is number 3 lah, macam tu. Ya. Jadi sekarang kita akan start numbering daripada belah B. Macam tu lah, kan? Daripada belah B lah. Okay. So tempat lain. Okay. So sekarang apa buat ialah okay. Kita tulis balik. Okay. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So parent dia adalah heptane. Okay. Substituent dia etil ada karbon 3. Substituent lain kita ada metil. Metil add carbon 5. So namanya akan jadi apa tu? Nama dia akan jadi 3-etil 5-metil. Okay, sambung terus. Ada lagi tak substituent? Habis dah. Terus sambung dengan parent heptane. This is the name lah untuk compound C. Ya, untuk compound C. Okay, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Ada tak nak tanya apa-apa? Ada. Okay. Seterusnya kita pergi kepada compound D lah. Ya, tengok compound D. Sekarang semua orang tengok compound D. Madam, Ya. nak tanya madam. Boleh. Kami confused lah nak ambil yang dari sebelah A ke sebelah B. Okay. Kalau ambil daripada sebelah A, okay, 3-5 kan numbering untuk substituent. Betul tak? Numbering untuk substituent 3-5. Tapi daripada belah B, 3-5 juga. Okay, dua-dua 3-5. Kalau dia ada 3-6 ke ataupun 3-7 ke, ni memang kita kena ambil yang 3-5 lah. Tapi ini dua-dua 3-5, ini pun 3-5 juga kan numbering dia. Tetapi sekarang, okay, kita tengok juga kalau jenis substituent tu. Kalau kita ambil daripada belah A, okay, jenis substituent yang ni, etil ni nanti dia akan dapat 5. Kalau kita ambil daripada belah A, etil akan dapat numbering 5. Kalau kita ambil daripada belah A. Tapi kalau kita ambil daripada belah B, etil akan dapat numbering 3. Faham tak? Kalau daripada belah A, etil akan dapat numbering 5. Tetapi kalau kita ambil daripada belah B, etil akan dapat numbering 3. So kita kena utamakan alfabet lah dalam kes ini untuk memberikan numbering yang rendah. Faham tak? Jadi kita kena kira daripada belah B. Kena kira daripada belah B sebab apa kita nak berikan numbering yang rendah untuk etil. Faham? Boleh tak? Faham madam. Boleh madam. Apa benda tu? Kenapa dia tak jadi macam ni? Okay. Boleh Okay. So namanya akan jadi macam ni lah. Namanya akan jadi, okay. So kita kena kira daripada belah B lah. Belah B. So 1, 2, 3. 3 jumpa etil lah. 4, 5. 6, 7. So nama dia akan jadi 3-etil
5-methyl heptane. Faham ya? So andai kata saya ada compound yang macam ni. Okey, andai kata saya ada compound ni. Okey. Okey. Katalah saya ada compound lain. Saya sajalah bagi contoh yang lain lah ya. Katalah ini. Yang ini kalau start daripada sini 35. 35. Start daripada sini 35. Start daripada sini 35 juga lah. Tapi yang ni kedua-duanya adalah metil. Yang ni suka hati kamu. Kamu nak start daripada sini pun boleh, start daripada sini pun boleh. Sebab jenis substituent dia sama. Macam tu. Tapi kalau case yang atas ni, tak boleh start daripada sini. Tak boleh start daripada sini sebab dia akan memberikan number yang besar untuk etil lah. Kalau start daripada sini, etil akan dapat numbering 5. So salah lah. Ya, salah. Ya, tak boleh. Ya. So itu dia punya rules lah. Ya, rules untuk nak berikan nomenclature lah. Ya. Okay. Ya. Alright, next. Okay, next. Kita ada soalan seterusnya tu D lah. Cuba tengok soalan D. Ya. Okay, tengok D. Okay, D sekarang kita ada. Okay. D structure dia. Tengok D. CH3. CH2. CH. Apa ni? Sekejap, sekejap. CH3. CH2. CH. Okay. Okay. So sekarang tengok. Jadi sama juga. Pertamanya apa kita kena buat ialah you have to choose the parent. Parent apa sekarang? Cari yang paling panjang. Parent yang paling panjang kena kira lah. 1, 2, kena carilah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Okey, cari pula yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendek. Ada lagi tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je. So panjang, paling panjang adalah parent yang ni lah. Yang ni yang paling panjang. Okay. Lepas tu panjang dia tadi kita ada 8 kan, octane lah. Maksudnya sekarang punya parent adalah octane. 8 kan? 8 octane lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octane lah. Okay, now kita kena tengok substituent. 1, 2, 3, 4 substituent. Okay. Dapat substituent dah. Okay. Substituent dia ada metil dan etil lah. Ya. Okay, next. Apa buat ialah berikan numbering. Start daripada belah sini ataupun daripada belah sini B lah. Ya. Okay. Andai kata you start daripada belah A, so numbering akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So kalau start daripada A, kita akan dapat numbering untuk substituent adalah 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Okay, kalau start daripada B, berapakah numbering untuk substituent?
Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, numbering untuk substituent akan berlaku pada 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7. Mana lebih kecil numbering? Of course lah, kita nampak numbering ini yang lebih kecil lah. Kan? 2, 4, 5, 6. Yang ni 3, 4, 5, 7. Besar. Okey. Boleh Boleh ke? So, sekarang kita boleh start lah. Berikan nama lah. So, substituent dia. Okay, kita tengok substituent dia. Pada 2, 4, 6. Ada metil. 2, pada 2, pada 4, pada 6 ada metil. Substituent yang lain pada 5, pada karbon kelima ni ada etil. Okay ya. So kita start berikan numbering lah. Start berikan dia punya nomenclature lah. Ini saya pada. Okay. So okay, so sekarang kita tengok balik. Ni parent. Okay. Numbering sekarang mula daripada belah A lah. Belah A lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. So, sekarang parent dia adalah octane. So, nama dia akan jadi apa tu? Pada karbon kelima ada etil lah. Pada karbon kelima ada etil. Pada karbon kelima ada etil. Pada karbon 2, 4, 6 ada metil. So tulis etil dulu sebab E datang dulu banding dengan M lah. Ya. So nama dia akan jadi apa tu? Dia akan jadi 5 etil. Okay. 2, 4, 6. Ada 3 metil. Metil ni ada 3. So you have to put tri lah. Trimethyl. Okay. Ada lagi tak substituent? Habis dah. Cantum dengan parent. Parent dia adalah octane. This is the name untuk compound D. Ya, untuk compound D. Boleh ke? Okay ke tak okay? Boleh. Okey, meja. Okay. So. Meja. Ya. Apa? Ulang balik boleh meja. Ulang? Ulang yang 5 etil tadi tu. Ulang yang 5 etil tadi. Okay. Yang kita kira daripada belah sini faham tak kenapa? Daripada belah A ni. Faham kan? Faham juga. Tak faham medium. Oh tak faham. Okay. Okay. Kalau kita boleh kira daripada belah B, daripada belah B ataupun daripada belah A kan? Betul tak? Kalau kita kira daripada belah A, kita kira daripada belah sini. Okay. Kita dapati numbering untuk substituent berlaku pada karbon 2. Ni kalau kita kira daripada belah sini ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Okay. Kalau kita kira daripada belah A, kedudukan substituent akan berlaku pada karbon 2. Karbon 2 kat sini. Betul tak? Dekat karbon 2 ada metil kan? Betul tak? Faham tak tu? Tak faham? Okay, tak apa. Saya buat lain lah. Buat lain. Okay. Tadi kita dah tahu parent dah tahu kan kenapa kita ambil yang ni? Parent dah tahu ni kan? Dah tahu parent kan? Ya. Ni parent lah sebab dia paling panjang lah. Okay.
So kalau kita nak start numbering, okay, lepas tu dah tahu parent, kita kena tahu dia punya substituent lah. Ini substituent. Okay. Dah tahu dah dia punya substituent. Okay. Now, kita nak berikan numbering. Numbering untuk kedudukan substituent. Kita boleh kira daripada belah sini ataupun daripada belah sini. Daripada belah B ataupun daripada belah A. Boleh tak? Daripada belah B ataupun daripada belah A. So, kalau kita kira daripada belah A, kita kira daripada belah A, ni 1, ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Jadi kedudukan substituent akan berlaku. Kedudukan substituent akan berlaku pada carbon yang kedua, carbon yang keempat. Ada substituent kan? Pada carbon 4 ada substituent kan? Pada carbon kelima dan carbon yang keenam. Faham tak yang tu? Maksudnya kita akan jumpa substituent pada carbon 2, 4, 5, 6. Faham tak? Okey ke tak okey? Faham, madam. Okey. Okey, madam. So anda kata okey. So anda kata kita kira daripada belah B, daripada belah B. Kita kira daripada belah B. Okey. Yang ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita akan jumpa substituent pada carbon yang ketiga. Yang ni lah. Yang ni lah substituent dia pada carbon 3. Lepas tu jumpa lagi substituent pada carbon 4. Pada carbon ni ada substituent, ada etil lah. Pada carbon 5, pada carbon 3, carbon 4 jumpa substituent, carbon 5 jumpa substituent lagi. Ni lah substituent yang ni lah kan. Lepas tu jumpa lagi pada carbon yang ke-7. Jadi bila kita jumpa substituent, kalau kira daripada belah B, numbering substituent adalah 3, 4, 5, 7. Kalau kira daripada belah A, numbering substituent adalah 2, 4, 5, 6. Mana lebih kecil? Daripada belah A ataupun daripada belah B? Belah A lah. Daripada belah A lah kan. Dapat numbering. Jadi kalau kita nak berikan numbering, tak boleh buat daripada belah B sebab dia memberikan numbering yang besar. Boleh tak? Faham tak? Faham tak? Faham. Faham ya? Okey. So sekarang apa buat ialah tadi saya ulang balik ya. So, ni parent. Okay. Ni substituent. Okay. Numbering kira daripada belah sini lah ya. So, ini akan dapat numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So sekarang kalau kita tengok parent dia adalah octane. Okay. Pada carbon 2, okay, substituent dia pada carbon kedua, ni pada carbon 2, carbon 4 dengan carbon 6, 2, 4, 6. Ada metil. Pada carbon yang kelima ni, okey, ada etil. Ada pada carbon kelima ada etil. Boleh So, sekarang kita boleh cantumkanlah substituent dengan parent, ya. Tapi tulis etil dulu. Sebab kenapa tulis etil dulu? Sebab alfabet E.
tuliskan etil dulu sebab dia alfabet E lah ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok di sini, kita akan tulis 5 etil. Okay, 2, 4, 6 trimethyl octane. So itu nama dia lah ya. Itu nama dia untuk compound D ya, untuk compound D ya. Boleh tak? Okay. Next. Tengok compound E pula. Okay, untuk compound E, tengok compound E ya. Compound E kita ada inilah ya. Compound E kita ada CH3, ada CH2, CH3. Okay, jadi sekarang dia punya parent adalah parent dia cyclic lah ni. Cyclic ada 5 carbon. So parent dia adalah cyclopentane. Okay. Lepas tu berikan numbering lah. Numbering. Kita boleh start daripada sini. 1, 2. Ataupun start daripada 1. Start daripada sini. Start daripada sini. Clockwise or anti-clockwise. So nak pilih yang mana satu? Dia 1, 2. Yang sini pun 1, 2 juga. Jadi kena berikan priority kepada etil lah. Sebab ini 1, 2. Ni kalau kita start daripada sini, dia dapat 1, 2. Tapi kalau start daripada atas ni, dapat 1, 2 juga. Jadi kalau dalam kes 1, 2, 1, 2 macam ni, so kena berikan priority kepada etil untuk dapat numbering yang rendah lah. Jadi kita tak boleh kira daripada atas lah. Ya? Kita tak boleh kira daripada sini. So ini tak boleh guna sebab dia akan memberikan numbering untuk etil pada kedudukan yang kedua. So ini tak boleh pakai lah. Ya? Etil kena dapat numbering yang lebih rendah lah sebab dia alfabet E. Kalau ini in case di mana dia kalau kita kira daripada belah sini 1, 2. Belah daripada atas pun 1, 2 juga. Tapi kalau macam tadi numbering dia 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6 tu dia dengan 3, 4 berapa tadi tu, dia kena tengok numbering yang rendah dulu ya. Lepas tu baru consider etil. Tapi kat sini sebab dia 1, 2, kalau kira daripada bawah 1, 2, kira daripada atas pun 1, 2, kita kena consider etil dululah untuk dapat numbering yang rendah. Ya, boleh Untuk dapat numbering yang rendah, etil diutamakan dululah sebab kalau kita kira daripada sisi yang berbeza, dia numbering dia sama. Ya. Okay. So sekarang dia punya substituent tu adalah pada carbon 1. Okay. Pada carbon 1 ada etil. Pada carbon 2 ada metil. So nama dia akan jadi 1 etil, 2 metil, cyclopentane. Boleh tak? Boleh ke tak okey? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya? Boleh. Boleh. Okey. Ini sajalah saya nak buat latihan sikit. Okey. Katalah saya ada compound yang macam ni. Okey, saya ada CH3, CH3, CH2, CH3. Kalau macam ni, parent dia memang kita tahu dia adalah cyclopentane kan. Okey. So, kita nak kira yang mana sebagai satu. Kalau kita kira daripada sini, so andai kata kita kira daripada belah kita boleh kira daripada sini 1, ni 2, ni 3, ni 4. Ataupun kita boleh kira daripada sini 1,
Ambil yang merah lah. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Okay, atau ambil kira daripada belah sini. 1, 2, 3, 5. Kita nak ambil tulisan yang mana satu untuk numbering. Okey, katalah saya ambil warna biru kan. Warna biru. Kita punya substituent akan berada pada kedudukan 1, 2 dan 4. Kalau saya ambil tulisan yang warna merah, dia punya warna merah lah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kedudukan substituent akan berlaku pada 1, 2, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapi kalau saya ambil tulisan warna purple, ya, substituent dia akan dapat pada kedudukan 1, 3, 4. Yang mana kita nak ambil? Ada tulisan biru atau tulisan merah? Kalau tulisan purple ni kita akan berikan substituent etil akan dapat 1. Yang ni etil akan dapat 1. Tapi dia memberikan numbering yang besar. Etil akan dapat numbering 1. Tapi numbering untuk keseluruhan substituent tu besar. Jadi kalau walaupun ini kan etil ni dapat kedudukan 1 tapi numbering dia 1, 3, 4, yang ni kita tak boleh terima. Ya. Jadi etil tu hanya diberikan keutamaan untuk dapat 1 jika numbering daripada belah sini ataupun daripada belah sini sama. Kalau kita kira daripada belah sini, numbering akan dapat 1, 2. Kira daripada belah sini, numbering 1, 2 juga. Okey, dalam kes ini etil dapat keutamaan untuk dapat numbering 1 lah. So itu bezanya kalau dia punya dari segi numbering lah ya. Tak semestinya etil tu dapat keutamaan rendah tau. Dia tengok juga jenis numbering keseluruhan bagi substituent tersebut lah ya. Macam tu. Boleh ha? Alright, mari kita tengok seterusnya. Yang tu nanti saya akan bagi latihan lah lagi ya. Okey, tengok soalan F. Cuba tengok soalan F. Ya. Okey, soalan F. Dah ada ni, CH3, CH2, CH3. So, parent dia, kita nampak lah. Parent dia sekarang ialah cyclohexane. Kan? Parent adalah cyclohexane. Okey, kita nak kira daripada belah mana ni dulu? Kira dari sini, 1, 2, 3. Jadi kalau kita ambil yang warna hijau tu, dia punya numbering untuk substituent adalah 1, 2, 3. Kalau kita ambil daripada belah bawah pun sama jugalah. Let's say, kita ambil daripada belah sini, 1, 2, 3 juga. Kan? Tapi boleh tak kalau kita ambil, kita berikan keutamaan untuk etil ni dapat numbering 1. Katalah kita ambil ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak etil kita letak 1? Tak boleh. Kalau ambil etil sebagai 1, nanti numbering dia akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6. Boleh tak? 1, 2, 6. Besar dah ni. Tak boleh lah. Walaupun kita berikan keutamaan untuk etil dapat numbering 1 sebab dia alfabet E. Dalam kes yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia memberikan numbering keseluruhan untuk substituent tu besar dah 1, 2, 6. Banding dengan yang ni. Banding dengan kita kira daripada warna hijau lah 1, 2, 3. Ya. Kita tetap memilih numbering yang rendah untuk keseluruhan lah. Ya. So itu yang
kita adalah itu rules lah ya, rules dia. So sekarang apa yang kita dapat ialah, apa yang kita buat ialah, okey, kita akan berikan numbering sama ada hijau ataupun biru lah. Hijau ataupun biru sama je ya. So nama dia akan jadi apa sekarang? So namanya akan jadi pada kedudukan, okey, pada kedudukan saksituan berada pada kedudukan 1 dan 3. 1, 3 ada metil. Okey, pada karbon kedua ada etil lah. Ya. So nama dia akan jadi apa tu sekarang? Kita tulis etil dulu sebab dia alfabet E lah. So 2 etil. Okey. 1, 3. Ada 2 metil kan? You have to write dimethyl. Okay, so parent dia adalah parent dia adalah cyclohexane lah. So parentnya adalah cyclohexane. Macam itulah ya. Itu untuk compound F. Okay, boleh? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Boleh. Boleh ha? Okay. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada ya? Okay. Ada? Kita teruskan dengan compound FG. Tengok compound G. Tengok set compound G. Okay, tengok compound G. Compound G dia bagi ni lah. Huruf no tentu. Sekolah ni. Ni dia beri dalam bentuk skeletal lah ya. Okay. So alright. So macam biasa cari parent. Parent kalau kita start daripada sini. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, 5, 6. Okay. Ataupun kita start daripada sini lah. 1, 2, 3. Sama juga. Start daripada sini. Start daripada sini. Ataupun start daripada sini sama. Ya. So saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang ni lah 1. Ya. Okay. So maksudnya sekarang ini akan jadi subsequent lah. Ini akan jadi subsequent. Ini akan jadi subsequent lah. Boleh ha? So dah dapat subsequent, dah dapat parent, dah dapat subsequent. Okay, sekarang numbering. Numbering. Kalau kita start daripada belah sini. Ya. Start daripada belah sini. Start daripada belah sini. Okay, numbering dia adalah 3, 5. Okay, start calculation daripada belah sini. Numbering dia adalah apa? Numbering dia apa? Jadi apa? Ni 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Akan dapat 2, 4. Mana lebih kecil? 2, 4 lah, betul tak? Okay, so maksudnya yang ni kita kena buang lah. Ni tak boleh pakai lah numbering ni. Okay. Jadi sekarang kita tengok. Ni tak boleh pakai lah. Start numbering daripada sini tak boleh pakai. Daripada belah sini lah. Tak boleh ya. Okay. So so sekarang kita listkan dia punya parent. Parent dia adalah
hexane. Okay. Substituent dia adalah pada karbon kedua ada cyclopropyl. Pada karbon keempat ada etil. Ni 2 karbon tau ni. 2 karbon. Ada etil. So kita nak tulis etil dulu. Kenapa tulis etil dulu? Sebab alfabet E lah. Ya. So namanya akan jadi 4-etil. Okay. 2-cyclopropyl. Parent dia adalah hexane. Okay. Boleh tak? Okay ke tak okay? Boleh Okay. Ya. So sekarang 11.56 dah. Nanti kamu ada kelas lain ya. Saya ingat kita stop dululah sampai sini. Nanti kita akan sambung balik pada kelas yang lain lah ya untuk nomenclature. Tak habis lagi soalan nombor 2 pun nomenclature. Macam itulah ya. So ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita berhenti? Ada tak apa-apa nak tanya? Stop recording nanti nak masukkan dalam tu.